Hello guys, welcome back to my channel. Pada siapa yang baru subscribe kat channel aku, nama aku Iman. Pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much. So guys, based on the title of this video ni aku akan buat review pasal kamera Canon C70. So video yang kau tengah tengok sekarang ni, which is daripada kamera ni sendiri, which is EOS C70. Sebelum aku tunjuk lebih lagi pasal dia punya video, dia punya quality video, jom kita kenal dulu pasal kamera ni. Jom. Okay, sebelum kita jump into the quality of the video using this camera, kita introduce dulu lah, kita kenalkan dulu. Maybe ramai yang tahu macam, oh kamera ni ke yang boleh masuk Netflix tu? Bukannya satu kamera ni je yang boleh masuk Netflix, actually ada banyak. And maybe kalau aku bagi tahu harga dia ni, maybe korang akan rasa macam, mahalnya. But actually, cinema kamera ada yang lagi mahal. Ni aku boleh katakan bukan paling murah lah, tapi antara yang murah lah untuk cinema kamera. Sebelum tu aku bagi tahu dulu nama dia, which is Canon EOS C70. Dia lebih kurang macam gabungan DSLR kamera and cinema kamera. Kalau pegang ni nampak macam DSLR, tapi actually dia adalah cinema kamera. So dia punya body macam ni je, dia punya kamera macam ni je. Dia punya berat body saja, without lens and without battery. Dia punya berat just 1.2 kg. Kalau kita masukkan dia punya bateri, dia akan jadi 1.428. Dia boleh record 4K 120 frame per second, 10 bit and dengan menggunakan HEVC mode. So korang tak impress lagi ke dengan dia punya performance, dengan dia punya macam kelebihan? So kalau kata kat sini, dia punya lens lah, tempat buka lens macam kamera biasa je, walaupun nama dia cinema kamera, tapi dia punya interface apa semua lebih kurang macam biasa je. Cuma dia punya function je lain sikit. So kita tengok dulu dia punya sensor. Tu dia punya sensor, and ada kelebihan dekat dia punya sensor ni yang aku akan bagi tahu dekat korang nanti, which is dia dah ada ND filter. So apa tu ND filter? ND filter macam kamera yang aku tengah record sekarang ni, aku guna ND filter. Dia boleh gelapkan. Nampak? Dia boleh gelapkan and dia boleh cerahkan. So ni function ND filter. Biasanya kita akan letak dekat lens. So function ND filter ni, which is nak bagi dia punya bukan aperture tu rendah lah, tanpa orang cakap overexpose. Tapi dekat kamera ni, dia tak perlu ND filter macam tu. Kau tak perlu nak pasang ND filter dekat lens. Tak perlu, sebab dia dah built in ND filter. So tak perlu orang cakap beli asing lagi. Just tekan je dekat kamera ni ataupun tekan dekat screen ni. Nanti aku tunjuk lebih detail. The next function yang dia ada, which is dia ada 2 memory card. So kau boleh guna 2 memory card record dengan guna kamera ni. Slot memory card dia, so kau boleh buka, and kat sini dia akan ada 2 slot untuk memory card. Kelebihan untuk 2 slot memory card ni, first kau boleh backup kau punya memory card. Contoh kau shoot event yang penting ataupun benda yang penting, kalau satu memory card ni corrupt lah kan, dia ada backup. Kau boleh record 2 memory card. Satu lagi, function 2 memory card ni, which is kau boleh record satu yang low quality punya and satu yang high quality punya. Yang low quality ni maksud dia proxy. So satu kau boleh record proxy and satu kau boleh record yang lagi tinggi lah, macam 4K 10 bit ke. Kenapa nak record proxy? Sebab proxy ni senang untuk proses editing nanti. Dia tak ada berat sangat. Contohnya kau record 4K 10 bit kan, HEVC, time editing nanti mesti akan jadi berat punya, susah untuk editor. Kalau video pendek-pendek tak apa, tapi kalau nak buat movie yang panjang-panjang kan, yang berjam-jam tu, memang sakit kepala editor juga. So proxy adalah kelebihan untuk editor. And kau boleh switch antara kau nak memory card A ataupun memory card B. Dekat button atas ni dia dah ada dah. Dia cakap slot select. So dekat slot select tu kau boleh pilih antara nak memory card A ataupun memory card B. Contohnya kau tengah buat short film and kau nak record behind the scene. Kau nak asingkan footage short film dengan footage behind the scene. Kau just switch je antara memory card A and memory card B. Tu dekat bahagian dia punya memory card lah. Kita tengok bahagian lain pula. Dekat sini, dekat bahagian lens ni aku lupa nak mention, dia ada macam kau boleh tengok dia ada 4 ni, 1 2, 3 and 4 ni. Kalau macam kau nak letak adapter dekat sini, adapter untuk lens ke, speed booster ke, ni function untuk screw dia So kau boleh screw, ni dia punya flip screen. So kau boleh flip dia punya screen. Boleh juga buat untuk vlogging. So aku rasa kamera ni bukan je untuk orang cakap untuk buat cinema ataupun untuk buat movie, untuk masuk Netflix. No, dia boleh juga buat untuk kau punya daily life, untuk kau punya content dekat YouTube, untuk vlogging. Tapi dia punya harga aku rasa tinggi sikit lah kalau siapa yang just beli sekadar nak buat vlog. Tapi kalau kehidupan kau tu ataupun kau punya lifestyle, macam kau buat corporate video, kau buat iklan, kau buat promotion video, so aku rasa boleh juga untuk buat vlog. And aku dah try dia punya quality, memang nice. Dekat kamera ni dia ada banyak button. Dia ada banyak tempat untuk cucuk-cucuk apa semua tu, wire-wire apa semua tu, dia ada banyak. Which is kalau kau tengok kat sini je, dia ada 12 custom button. Kita tengok dulu dekat bahagian belah kiri dia. Bahagian belah kiri dia ni banyak mode lah kat sini, banyak button-button. So jom kita tengok satu-satu. Button first kali dia ada input 1 and input 2. Input 1 and input 2 ni untuk korang letak korang punya audio lah, ataupun kau punya microphone. Kalau aku buka, dia akan ada yang ni. Dia just macam ni. Ni untuk audio. Dia ada 2 kat situ. Tapi kalau aku just guna macam mikrofon biasa kan, macam lavalier mic yang biasa tu, boleh ke cucuk macam ni. Boleh juga. Dia ada yang dekat bawah ni, dia ada lubang untuk mikrofon, audio jack punya. So kau boleh cucuk kau punya TRS microphone dekat lubang ni. And dia boleh monitor kau punya audio juga dekat bawah ni. Kalau kau buka, kau boleh letak kau punya earphone lah untuk monitor audio korang dekat
kamera ni terus. Dekat bawah tu dia ada remote, dekat sebelah kanan tu dia ada USB. USB ni dia guna type C. So aku tak sure, maybe dia boleh update software ataupun boleh charge sekali. Tapi aku rasa tak kot, dia just untuk upgrade software je. Lepas tu yang last sekali yang dekat bawah ni dia ada HDMI. So HDMI ni dia ada yang besar ni lah. HDMI yang besar ni, dia bukan micro HDMI. So dia kata kalau kau nak letak monitor dekat atas kamera ni kan, kau dah set up dia punya rig and kau nak set up monitor, so kau just cucuk je monitor tu dekat HDMI ni. Dia ada banyak button-button kat situ, dia ada banyak function kat situ. Tadi kita dah tengok dia punya lubang-lubang tempat untuk cucuk apa semua, audio apa semua kan. Sekarang kita tengok dia punya button ni which is untuk ND filter punya. ND filter. So dia ada plus and minus. Kalau nak shoot dekat outdoor tu, kau nak macam nak nampak macam bokeh-bokeh, nak nampak blur background kat belakang tu, memang tak ada masalah dah, sebab dia ada 10 sampai 10 ND stop. Lepas tu dekat bawah tu dia ada custom button satu which is white balance, and ada lagi banyak nombor-nombor kat sini. So nombor-nombor ni orang cakap dia punya custom button lah, kau boleh ubah dia punya custom button. Aku tak nak cakap banyak sangat pasal dia punya button, sebab benda ni biasa je, just simple je, kau boleh tengok sendiri dia punya button apa semua tu. Cuma dia punya function je lah yang berbeza. Kita tengok dia punya airflow ataupun dia punya kipas. Yes, kamera ni cinema kamera, of course dia ada kipas sebab dia akan jadi panas. So belah kiri ni dia ada lubang macam ni. Nampak dia garis-garis ni. So dekat sini dia dah tulis air take. Maksudnya dia akan sedut udara belah sini. Okay, dia sedut udara sini, and dia akan sejukkan bahagian kamera dekat dalam ni, and udara yang dah panas dia akan lepaskan dekat bahagian belah kanan kamera ni. Kat situ dia tulis exhaust fan. Bukan satu je, dia ada dua. Dekat bawah pun ada juga. Okay, dekat sini kalau boleh tengok dia ada tulis juga exhaust fan. Ya, dekat sini. So kamera ni dia takkan panas, dia takkan overheat, and of course dia boleh record unlimited shot. Maksudnya continuously for a long term. And this kamera dia buat specially untuk video punya movie recording. Sebab kat sini kau tengok dia ada button merah ni. Button merah ni orang cakap universal punya language yang mengatakan which is record button lah. So of course dia just untuk record je, dia tak ada untuk snap gambar. So this kamera is specially built for movie or video. And aku lupa nak mention dekat kamera ni, dekat bahagian depan ni dia ada microphone juga. Ni built-in microphone lah. Dia ada dua kat sini. Kau boleh tengok lubang dia kecil je tu, dia punya microphone. And dekat sini, dekat bahagian atas dekat bucu ni, dia ada macam lampu kat sini. So bila kau on kamera ni, dia akan jadi warna hijau. And bila kau start record, dia akan jadi warna merah. So kalau daripada jauh kau dah tahulah, macam kalau kamera tu warna hijau, dia tak record lagi. And kalau kamera tu warna merah, maksudnya dia dah record dah. Dekat bahagian bawah ni dia ada tiga, tengok ada tiga screw kat situ untuk korang attach dekat kau punya tripod. Dekat tepi ni pun ada. So apa function dekat tepi ni? Boleh ke attach kamera dekat tepi ni? Biasa attach tripod dekat bahagian bawah ni kan. Dia buat dekat tepi ni just untuk record, orang cakap vertical. Lebih kurang macam kau buat IG story, dia tak macam landscape, dia macam portrait kan. Kamera ni pun function dia tu juga. Once kau dah on kamera ni nanti, kau boleh adjust dia punya orang cakap dia punya view daripada landscape ke portrait. Okay, once kau buka dia punya screen, kau akan nampak button-button kat sini yang boleh pulas dan yang boleh adjust semua ni. Button ni semua which is untuk kau punya audio. So dekat atas ni kau boleh pilih sama ada kau nak guna audio daripada line ni, satu and dua ni, ataupun kau nak guna yang microphone biasa. So kalau kau choose untuk guna input 1 and input 2, kau boleh guna yang belah kiri ni, kau just switch je ke line. Ataupun kalau kau guna microphone biasa, just letak je dekat tengah-tengah ni which is microphone. Dekat sini dia ada channel 1 and channel 2. Dia ada dua tombol yang kau boleh pulas tu. Channel 1 ni belah kiri, audio belah kiri, and channel 2 ni audio belah kanan. Kalau kau pakai earphone, kau boleh dengar lah audio belah kiri and audio belah kanan. Kau boleh adjust je audio 1 and audio 2 ni which is channel 1 and channel 2. Just nak biasa je audio yang biasa kau dengar ni macam audio mono. Kalau channel 1 set to 5, channel 2 pun set to 5. So that audio kiri dan kanan korang dia jadi macam stable lah, dia macam balance. Dia tak ada macam belah kiri slow, belah kanan kuat. No. And dia ada juga button A and M. A means auto, M means manual. Kalau kau macam tak tahu kan nak adjust dia punya audio level, audio gain, takut jadi macam picking nanti ke apa ke, kau just set pada A je. Just settle, kau tak perlu nak adjust dia punya volume apa dah. So yang ni memang aku suka, sebab aku habiskan banyak masa just untuk set dia punya audio je. Test audio, try audio test, nak try dia punya picking ke tak kan. Tapi yang ni kau dah tak perlu nak picking lagi, dia dah automatic dah. So just plug the microphone and set to auto. No need to worry about the picking ataupun tak dengar langsung ke apa. Kamera ni boleh settle semua benda tu. And once kau tekan dia punya audio status ni, dia akan display lah channel 1, channel 2 apa semua, microphone mana yang kau guna. And one thing yang aku lupa lagi aku nak mention pasal this kamera, actually dia adalah touchscreen. So kalau kau nak cari setup dia kan, contoh kau nak ubah dia punya aperture, nak ubah dia punya shutter speed, ISO ke apa, just tekan je. Dia touchscreen, so memudahkan kerja. Tadi aku cakap kamera ni dia boleh rotate kan, daripada landscape to portrait, which is daripada mendatar ke menegak. So bila kau set pada portrait mode, kau akan tengok kamera macam ni kan.
kan. And dia punya display ni macam still orang cakap mendata lagi. So macam mana nak ubah, kau pergi je dekat setting, pergi folder yang kelima, lepas tu kau pergi ke page 5. Dekat situ dia ada OSD orientation LCD. Dekat situ 0 degree which is dia akan mendata lah. So macam mana nak menegakkan dia, just tekan je ubah kepada 90 degree ataupun 270 degree. Dia akan jadi menegak. So senang untuk korang nak tengok dia punya setting apa semua. So aku cakap banyak pasal dia punya function apa semua ni pun korang macam tak sabar nak tengok dia punya quality video macam ni kan. Without further ado, jom kita try dia punya quality video. Okay, aku rasa aku tak ada banyak nak komen. Aku rasa kamera ni pun memang function. Aku sebenarnya menyesal sebab review kamera ni, sebab dia punya quality boleh mengalahkan semua kamera yang aku ada lah. Of course lah, this one cinema kamera yang aku guna sekarang ni just mirrorless biasa je. Teracun jugalah dengan kamera ni. Tapi aku nak bagi tahu beberapa yang aku tak suka pasal kamera ni. First, aku rasa benda yang paling aku annoying ataupun aku tak selesa, which is dia punya caster button 12 ni. Tapi sebenarnya benda ni kau boleh ubah, tapi by default dia just letak lock focus. So kalau aku tengah shooting kan, aku pegang kamera ni and biasanya aku tertekan dengan jari aku lock focus ni. Dia akan lock lah fokus tu, dia takkan automatic, dia takkan auto focus. And then yang kedua yang aku tak berapa nak suka pasal dia punya button ni. Dia punya button ni kan, once kau dah masuk tangan dekat sini and kau nak ubah dia punya contoh dekat sini, aku nak ubah dia punya dial dekat sini ni, aku kena macam tarik tangan aku balik. Tarik maksudnya ke belakang sikit tangan aku, baru aku boleh ubah dia punya dial ni. Ibu jari aku tak sampai untuk ubah dia punya dial. So dari segi ergonomik dia lah yang aku tak berapa nak, macam tak berapa nak suka dari segi kedudukan button-button dia semua ni. Tapi dia punya quality aku memang tak ada komen. Satu lagi, of course lah, benda ni tak boleh nak dinafikan lah sebab benda ni cinema kamera. Okay, cinema kamera dia akan jadi berat lah. Without lens pun dah jadi macam berat kan. Tapi once kau dah attach lens, macam lens ni yang besar ni kan, ataupun lens yang ni pun, dia akan jadi lagi berat lah. Dia akan jadi lagi berat. Tapi bila berat, dia ada kelebihan juga. Bila berat kan, automatic kau punya kamera ataupun kau punya footage dia akan jadi stable. So kalau nak shoot handheld tu memang tak ada masalah, memang boleh je. Tapi kalau nak better, aku rasa better pakai gimbal lah. Tapi bila saya tak atas gimbal, of course dia akan jadi lagi berat lah. So the conclusion is, kamera ni sesuai untuk siapa? Bagi aku sesuai, of course lah, nama dia cinema kamera. So memang sesuai untuk siapa-siapa yang nak buat movie ataupun nak buat filem, memang sesuai. Kalau siapa yang YouTuber boleh ke guna? Dia boleh guna, tapi orang cakap benda ni bukan special untuk buat vlog. Sebab function dia ni boleh buat lebih daripada buat vlog. For the body saja tak termasuk lens, harga dia 24,000, lebih kurang macam itulah harga dia. So kalau kau mampu, kalau kau effort untuk beli, why not? So aku rasa tu je review aku pasal cinema kamera ni, Canon EOS C70. Aku memang impressed, aku memang puas hati. Tu je. Thank you so much guys. Thank you so much for watching. Thank you so much for stay daripada awal video sampai hujung video, and see you in the next video. Bye.